Assalamualaikum. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Um, Hari ini saya bersiaran daripada Pantang Plus. Nama saya Zamzana. Saya adalah co-founder kepada Pantang Plus. Dan topik hari ini sekejap je saya cuba cover dalam masa 15 minit. Tips pemakanan semasa mengandung. Okay. So, tips pemakanan semasa mengandung ni memang interesting sebab ramai orang kata masa mengandung kan kau boleh makan sebab kau makan untuk 2 orang. Betul ke? Kau boleh makan sebab kau makan untuk 2 orang. Okay, so first kali saya nak share ialah kiraan kalori. Okay, seorang ibu mengandung dia perlu makan sekurang-kurangnya 1,500 ke 1,800 kalori intake pada trimester pertama. So ibu mengandung dia ada 3 trimester. So trimester pertama, kedua dan ketiga. Jadi trimester pertama dia cuba ambil dalam 1,500 ke 1,800 kalori. Trimester kedua dalam 2,200 dan trimester ketiga dalam 2,400 ke 2,600. Jadi kalau orang kata masa mengandung ni kau boleh makan apa saja sebab kau makan untuk 2 orang. So betul. Kenapa? Lebih kurang kita kata je lah boleh lah makan untuk 2 orang tapi sebab kiraan kalori tu. So bayangkan kalau hari-hari biasa seorang ibu tu dia makan untuk 1,200 kan kalori, biasalah untuk orang biasa, tapi bila dia mengandungnya dia dah start 1,500, 1,800, 2,200 sampai 2,400 sebelum nak lahir lah. Jadi makan apa ni 1,500, 1,800 kalori ni? So dia ada panduan dia. Okay, so contoh ayam 100 gram lebih kurang je lah. Tengok apa kaedah masakan dalam 200 kalori contoh. So ayam dalam 200 kalori. So apa panduan dia untuk seorang ibu mengandung? Jadi ibu mengandung dia kena ambil 3 kelas makanan tu. Protein, karbohidrat dan juga fat. Protein, karbohidrat dan fat. So berapa banyak 3 kelas makanan tu yang dia kena ambil setiap kali dia makan. Okay. So combination of protein, karbo dengan fat ni dalam 200 ke 220 gram lah, which translate to berapa kalori yang dia kena ambil tadi tu. Macam kalau 1,200, so kalau bahagi 3 dalam 400 kalori setiap kali makan. So kita kan makan breakfast, lunch, dinner kan, lebih kurang macam tu lah. Okay, so dia kena ambil 3 kelas makanan tu, protein, fat dan karbo. So pada trimester pertama tu mungkin dia ada mabuk atau mabuk kan, morning sickness atau apa. So mungkin apa yang dia makan dia muntah balik. So apa yang ibu mengandung kena buat? Makan lagi. Okay, so tu tips dia. Kalau apa yang kita dah makan kita muntah, so bila lepas muntah kita makan lagi. So dia macam ada lesen lah kan untuk makan. Okay, so selain daripada 3 tadi tu, protein, fat dengan karbo, so dia kena juga ambil lain-lain bentuk food dan juga suplemen. So saya nak tekankan kat sini, selain pada actual meal tu yang protein, karbo tu, you kena ambil juga supplements. So contoh lah contoh kelas makanan yang kita kena ambil. So kita kena ambil protein, kita kena ambil kalsium, kita kena ambil iron, vitamin C, zinc, folate, vitamin B, kita kena ambil air, kita kena ambil bendalir, kita kena ambil minyak, dan juga kena ambil sodium dan vitamin A. So banyak. So mana datang ni protein, kalsium, iron, vitamin C ni semua? So jadi apa yang saya kena educate ibu mengandung ni, ambil daripada pelbagai sumber makanan. Contoh macam ayam ialah protein lah, semua protein. So apa sumber karbohidrat? So dia boleh jadi beras perang, dia boleh jadi roti wholemeal, okay, dia boleh jadi juga setengah-setengah sayur, ada karbo juga. So mana datangnya kalsium? Kalsium datang daripada sayur, daripada buah kan. Jadi
kena ambil dalam variety. Jadi jangan hadkan. Dan kita faham yang seorang ibu mengandung tu awal-awal trimester tu dia mabuk kan. Jadi kalau dia tak boleh ambil certain kelas makanan, macam tak boleh ambil protein ataupun tak boleh ambil oils, dia kena ganti. Contoh ambil buah yang banyak fat. Contoh pisang kan. Macam itulah buah yang banyak fat. Jadi dia kena ganti balik. So dia kena ambil semua kelas makanan. So saya nak terkasih, katalah macam kita ni baru lepas tahu yang kita ni bakal menerima zuriat, tapi tengah mabuk. Jadi makanan yang solid tu semua makan muntah. Jadi banyakkan ambil makanan yang daripada jenis berair ataupun bendali, macam fluid lah fluid. So saya nak share apa yang boleh dijadikan fluid tu. Contoh buah yang dibuat jus. Saya pun ada orang buat jus. Okay, kemudian ada orang buat sorbet, ada orang blend dengan smoothies, blend dengan susu atau blend dengan yogurt. So ada orang buah buat jus kan, and then flavored water. Contoh flavored water ni macam dalam gelas plain water, letak lemon ke, dia macam flavor sikit lah. Lepas tu dia boleh juga buat sup. So all types of soup, sebab soup tu kan dia macam bendali kan. So kalau kita tak boleh makan benda-benda yang solid, kita makanlah benda-benda yang macam bendali, macam sup lah. Okay, soup, mushroom soup, chicken soup kan ada yang macam watery kan, yang macam soupy tu, you can still take that. So on top of that, minuman, ada certain minuman macam teh tenang kan, teh tenang seperti chamomile, chocolate drinks, asalkan tidak mengandungi kafein lah, macam kopi dengan teh. Yang tu memang kena elakkan. Kalau decaf boleh, decaffeinated drinks. Tapi yang paling utama ialah minum air masak yang banyak, plain water lah. So tu boleh ganti sedikit orang kata food yang cangkih-cangkih yang kita tak boleh ambil pada awal trimester lah. Jadi bila keadaan menjadi semakin baik, so increasekan balik food tu. Okay. So yang saya cakap pasal tadi, kita ambil protein, kita ambil kalsium, kita ambil tu semua tu, ada tiga rules lah ya, yang saya belajar. So I ambil nota ni daripada sini tau, sebab saya belajar dulu birth student. So this is teacher's guide. So dalam buku ni dia ada banyak panduan lah. Dia ada 10 topik untuk ibu mengandung. So memang kita belajar benda ni. So saya ambil, saya kongsikan tips pemakanan semasa mengandung ni daripada sini. Now, so saya nak cakap lagi pasal 3 rules yang buku tadi ni dia explain. So ada 3 benda yang kita tak boleh ambil. Okay, kalau ikut dia punya buku ni, fast food, junk food dengan processed food. So fast food tu kita tahu lah macam, sorry saya sentuh, saya bukan duta lah, tapi saya sentuh macam fast food lah. Okay, makanan segera yang kita boleh dapat sekarang dengan sangat senang kan. So makanan antara sebab dia lah sebab makanan segera ni diproses, disediakan awal. So awal 6 jam, 12 jam sebelum ni, jadi kita takut ada nutrients yang dah tak ada, yang dah hilang daripada makanan yang disediakan lebih awal. Kedua, cara dimasak kan pun boleh jadi nutrients pun hilang. Nutrients pun hilang lah. Jadi end up dia satu makanan yang mengenyangkan tapi kurang nutrien. Tu fast food. Kalau junk food ni dia 0 calories terus. Okay lah, contoh super ring tu, kita sebut pasal super ring hari tu dia viral kan. Okay, so kita ambil benda tu tapi dia 0 calories, so dia tak ada apa-apa calories intake. Jadi makan dan tak ada apalah, tak ada apa. Jadi dia tak ada provide apa-apa nutrients kepada sel badan. Itu junk food. Termasuklah macam asam apa tu semua kan, tapi kita faham sebab masa kita mengandung kita ada mengidam benda tu. Jadi kalau kita boleh ambil, kita ambil lah secara sederhana, tapi kalau boleh elak terus. Okay. Dan ketiga ialah processed food. Now processed food tu tengoklah packaging, yang dalam tin, yang dalam kotak, and all that. So yang dah diproses. So saya tak nak sebut, tapi you can just
observe sekeliling kita, benda-benda yang ditinkan apa semua tu kan, kalau boleh jangan. Kerana apa? Kerana dia dah ambil masa yang lama untuk proses dan tinkan sebelum sampai kepada pengguna, maka kita takut nutrien dalam tu hilang ataupun tak cukup untuk supply badan kita yang kita cakap awal tadi, kita makan untuk 2 orang. Okay, so tu dia lah. So tadi saya cakap kalau you kita start macam hari wanita biasa mungkin kita perlu 1,200 ke 1,500 kalori sehari, tapi untuk ibu mengandung mungkin 1,800. So mana nak dapat lagi ni kalori, sebab kalau kita ambil 400 kalori setiap kali makan makanan utama, jadi yang lebih tu kat mana kita nak ambil? So kita kena top up. That's why kita ada snacking. So untuk ibu mengandung, yelah walaupun kita kata you boleh makan apa saja sebab you nak makan untuk 2 orang, tapi make sure you ambil snacking yang ada zat. Maksudnya ada zat, yang ada nutrition yang boleh diserap dalam sel badan, sebab apa yang kita makan pergi kepada baby. So contoh macam snacking yang bagus ialah nuts, jenis-jenis nuts, jenis-jenis kekacang macam almond tu kan, almond, cashew, walnut. All this, kacang dia mengandungi oil tau, dia mengandungi minyak semula jadi yang kita kena ambil tadi tu, yang kita ada kelas karbohidrat, minyak, oil dan juga protein. So kacang boleh jadi sumber minyak untuk ibu. So kacang pun make your skin moist kan semasa you mengandung. And then fruit segar lah. So fruit segar, fruit segar lah tu yang saya cakap, kalau kita kurang makan benda-benda yang solid sebab kita tak boleh, sebab kita alah masa tu, jadi kita kena top up dengan bendalir ataupun top up dengan fruits. So can be fresh fruits lah, whatever fruits, orange, tengkai, apa saja fruits lah. And also dried fruits. So dried fruits ni macam snacking yang bagus, macam dried apricot, dried macam kurma kan, macam buah tin something, buah tin. So all the dried fruits are good sebab dia dikeringkan, bukan dia diawet. So the dried fruits is good. And then juga snacking, ada orang kan yang ambil satu carrot tu, so dia snack carrot. Dia snack carrot ataupun celery. Batang kan celery tu, so dia akan snack. Dia akan buat tu sebagai snacking dia. Lepas tu yogurt, any fluid base. So worst case lah kalau susu berperisa, and then ice cream, anything yang boleh top up. Boleh top up dekat kita punya food intake lah. So snacking, ambil yang snack yang bagus dan sihat, cumanya jaga tentang pengambilan gula lah. Sebab nanti bila kita kena kita mungkin kandungan gula tinggi juga, sebab even plain karbohidrat pun ialah gula ringkas kan. Okay, so tu adalah guidelines lah untuk saya share tentang tips pemakanan semasa mengandung. So contoh yang baik sebab orang mengandung, so dia ada protein, dia ada carbohydrates dan dia juga ada oil. Dia tak boleh tak ambil oil, dia kena ambil oils. Kemudian varieties lah. Okay, so breakfastnya colourful, kalau boleh di colourful. Kalau colourful tu you boleh tengok hari ni menu tema dia merah, so a lot of merah punya food, maybe kemudian kuning, hijau, all these things. So jangan hard kan. Jadi kalau kata macam kita mabuk, kita still boleh ganti dengan something else like snacking or juicing kan, anything fluid apalah. Okay, so itu kongsian saya sangat ringkas. So kalau ada apa-apa komen boleh letak dekat ruang komen. Okay, so saya nak bagi ibu percuma. Jadi kalau puan nakkan ibu panduan menu berpantang, boleh masuk ke website kami di pantangplus.com dan kita akan bagi ibu percuma tu kepada email puan. So itu pun boleh jadi satu rujukan ataupun panduan untuk puan. Jadi kalau ada soalan boleh letak dekat sini. Jadi kami punya contact center, kita ada melalui WhatsApp, melalui social media dan juga website. So pun boleh. Jadi kat website ni kita ada chat. Jadi kebanyakan ibu dia suka tanya macam-macam kan. Jadi puan jangan segan, jangan malu, boleh tanya dekat chat juga kalau tak nak tanya dekat Facebook.
So saya akan sudahi apa ni kongsian live saya hari ini sekejap kan. Uh, uh, so untuk ibu yang sedang mengandung, right, so jaga pemakanan, ambil sumber yang berkhasiat saja sebab makan untuk 2 orang tak bermaksud you boleh makan apa saja, you kena makan benda yang berkhasiat. Okay, kerana janin perlukan nutrisi untuk membesar. Jadi kita tak adalah timbul ibu tu dia kurang, baby kurang berat badan kan, so kesian baby tu, dia tak dapat sumber makanan yang baik untuk dia membesar semasa dalam perut kita. Okay, so juga jangan lupa seorang ibu yang sedang mengandung amalkan zikir, doa dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk orang Islam, sebab doa tu adalah satu mekanisme yang sangat uh, powerful untuk ibu yang sedang mengandung. Jadi saya doakan semua ibu stay safe, okay, stay home. Jangan lupa ambil tengok pemakanan, jadual dan juga ambil supplements. So sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.